Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina وطبيب قلوبنا أبي القاسم الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sidang penonton, khususnya dari ahli qaryah Masjid Diraja Tengku Ampuan Jamaah Bukit Jelutong, Shah Alam Selangor Darul Ihsan, dan seluruh yang sedang menonton, tak kira di mana berada, siapa pun yang sedang menonton, ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang rahimakumullah, sekali lagi kami doakan dengan satu ucapan penuh kasih sayang, penghormatan dan kemuliaan, tak lain tak bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini tajuk kita tak lain tak bukan ialah doa untuk ummah, bertepatan dengan saranan yang telah pun dikeluarkan khusus kepada seluruh masjid, surau yang berada khususnya dalam negeri Selangor Darul Ihsan, dan elok dipanjang-panjangkan ke seluruh masjid di seluruh Malaysia. Bagi kami yang berada di negeri Selangor Darul Ihsan ini, telah pun dikeluarkan satu perkeliling arahan pelaksanaan serentak program Rakyat Selangor bermunajat dan berdoa bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari musibah COVID-19 dan kesejahteraan ummah negeri dan negara. Jadi kita buat bukan khusus semata-mata untuk negeri Selangor sahaja, tapi untuk keseluruhan negara amnya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sidang penonton yang budiman, disertakan juga dari Jabatan Mufti Negeri Selangor zikir dan doa munajat untuk kita amalkan. Mudah-mudahan telah sampai dalam grup-grup WhatsApp, Telegram, dan elok dipaparkan dalam grup FB juga. InsyaAllah jangan lupa untuk sama-sama melihat kepada apa yang telah disarankan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ihsan untuk kita amalkan bila besok, pada hari Isnin besok, ya, dan jangan lupa pada hari Khamis juga, ya, 30 Mac dan 2 April. Kita berada dalam bulan barakah, bulan Sya'ban. Mari kita doa, teruskan doa. Kita kan pernah berdoa dari dulu. Bulan apa dulu? Bulan Rajab. Sama-sama kita angkat tangan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان.
Allahumma ballighna Ramadan wa afina min kulli bala'in wa waba'in innaka anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Malam ini doa untuk ummah bukan hanya sekadar kita nak berdoa. InsyaAllah di hujung nanti kita ada doa. Saya selalu live tiap-tiap malam sebenarnya, ya, jam 10.30 untuk tadarus. Tiap-tiap petang jam 5 petang. Tapi hari ini khusus dari Masjid Diraja Tunku Ampun Jamaah Bukit Jelutong ini khusus untuk semua. Biar semua dapat manfaat sebanyak-banyak yang mampu untuk kita raih daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Tentang berdoa ini, ada orang bertanya kepada kita, ya, Ustaz, dalam keadaan kita sedang ditimpa musibah ini, bahkan musibah-musibah yang lain, tidak tunggu ketika keadaan yang sedang kita hadapi hari ini. Sebenarnya saya cukup menjaga, seboleh-boleh tak nak sebut virus tersebut, tak nak sebut wabak tersebut, ya. Tapi nak kena sebut juga supaya orang sedar, atau dengan bahasa lain, dengan izin, orang alert, ya. Dia tahu, dia ada awareness, dia ada kesedaran. Dia ada benda yang disebut sebagai precautions, ya. Kalau tidak, dia buat tak kisah saja. Na'udzubillahi min dzalik, COVID-19, ya. Satu penyakit yang mana sedang merebak. Na'udzubillahi min dzalik, la samahallah ya Allah, hentikanlah wabak ini, ya. Bahkan doa yang disebutkan di awal perbincangan tadi, dia merupakan satu perintah, dia ibadah. Hadirin rahimakumullah, dia merupakan syariat yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, melalui utusan-utusan Allah alaihi wassalatu wassalam, daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, moyang kita, asal usul kita, hingga kepada Nabi besar kita yang kita kasihi, yang kita rindui, yang kita mohon pada Allah dikurniakan syafaatnya yaumul qiyamah, ya, yang kita mohon agar bersalawatnya kita kepadanya itu akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersalawat pada kita 10 kali, tak lain tak bukan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, saya memetik daripada kitab yang selalu kita kongsikan majlis-majlis ilmu, khususnya di Masjid Diraja Tunku Ampun Jamaah ini, iaitu kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama, wasiat iman. Baik, maka berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam bab keutamaan doa dan adab-adabnya. Apa kata musannif? Pengarang berkata, adapun doa, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk memohon kepadanya sesuai dengan firman-Nya yang mulia, ya. Doa ini bahasa Inggeris sebut apa? Supplications, ya. Ad-du'a, ya, permintaan, supplication. Maka Allah sebut dalam suratul A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada Quran, ya, suratul A'raf ayat 55 hingga 56. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah sebut, kata Allah, ud'u, kamu semua berdoalah. Allah suruh kita semua berdoa, ya, all of you,
Pray to Allah Subhanahu wa taala. Ask, make dua. Make dua. Ni satu perintah Allah. Not only one, not only two, but everybody, all of you, setiap seorang daripada kita. Wa imma boleh seorang-seorang, ramai-ramai, boleh berjamaah, berkumpulan, ya. Berdoa kata Allah. Doa minta dengan siapa? Rabbakum, dengan Tuhan kamu semua. Tadarru'an wa khufyah, dengan keadaan doa yang kita mohon itu, ya, dalam keadaan merendah diri. Masya Allah, dalam keadaan kita itu tak meninggi diri, tak takabur, tak sombong, tak angkuh, rendah diri kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang-kadang kita satu ketika, siapa-siapa pun, ya, dibisik oleh syaitan, diganggu oleh iblis, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana senantiasa membisik-bisik dalam kalbu manusia. Allah, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Siapa pun akan terkena bisikan ini, ya, gangguan ini, tipu daya syaitan ini. Sebab itu kita disuruh mohon dengan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka dalam bab berdoa itu, rendahkan diri kita. Karena itu mulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agar waktu sedang memohon pada Allah itu tiada sebarang keadaan ujub, sum'ah dan sebagainya. Allahu akbar. Wa khufyah, dengan keadaan suara yang perlahan-perlahan, minta itu dengan cara sopan dan santun. Ya, ulama berbahas banyak berkenaan dengan memahami kalimah khufyah dalam ayat ini. Adakah doa itu diminta dengan suara yang perlahan, ataupun permintaan itu disebut dengan kelajuannya perlahan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, ataupun nak disebut bagaimana? Ya. Itu. Ala kulli hal, kita mohon tersebut dengan penuh kerendahan diri dan penuh dengan kesabaran. Ya, penuh dengan kekhusyukan. Allahu akbar, ya. Kemudian kata Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tak suka dengan perbuatan orang-orang yang melanggar batasan. Allah tak suka, ya, melanggar batasan. Artinya apa? Orang yang sombong, artinya orang yang angkuh, orang yang tak mau memohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak sabar memohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi permohonan dengan Allah Taala ini artinya yang kita fahami, maksud perlahan-perlahan itu disebut dengan penuh kesopanan. Tinggi suara boleh Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Para sahabat mendengar Nabi berdoa, ya, dengan kuat suara Nabi. Bahkan dalam peristiwa Hajjul Akbar, haji yang terakhir, haji perpisahan, Hajjul Wada', ya, mereka melihat bagaimana Nabi memohon, ya, disebutkan dalam riwayat dengan jelas. Guru kami sewaktu syarahkan hadis ini, dia menyatakan bahawa Nabi mengangkat tangan Nabi begitu tinggi hingga rida yang menutupi badan Nabi, ya, yang menutupi bahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, rida itu terjatuh sedikit dan nampak betapa putihnya akan ketiak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Basah janggut Nabi berdoa. Ya, para sahabat sebut tu, kami tak pernah lihat begitu dahsyat Nabi memohon melainkan beberapa keadaan. Antaranya ketika tangisan Nabi sewaktu bapa saudaranya, iaitu ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang syahid, ya, ketika perang Uhud, semua tahu. Kemudian tangisan Nabi bila sewaktu memohon kepada Allah dalam perang Ahzab di atas sebuah bukit kecil yang hari ini dibina Masjid Al-Fath, ya, bersembenan dengan kejayaan. Al-Fath itu kejayaan, pembukaan, ya, kemenangan. Allahu akbar. Nabi menangis bila lagi sewaktu mengebumikan anak yang dikasihi Ibrahim radhiyallahu anhu, ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Masya-Allah, tabarakallah.
Jadi mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu buat sembarang kerosakan di muka bumi selepas diperelokkan, berlaku pembaikan, pemulihan di muka bumi. Kamu jangan buat, ya. Kerana kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Lagi sekali Allah minta kepada kita, maka mohonlah kepada Tuhan kamu, ya, khaufan wa tama'a, dengan permohonan penuh perasaan khauf, takut, wa tama'. Tama'an di sini bukan, kita jangan faham tamak halubah tu, bukan. Wa tama'a di sini artinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan penuh harapan. Allahu akbar. Ini yang kita, bila kita nak doa, kita boleh tengok teks doa tersebut, ya. Di hadapan saya pun ada teks doa tersebut. Tapi bagaimana penyampaian kita, ya? Biarlah penyampaian kita itu penuh dengan ketakutan. Ketakutan macam mana ni? Kadang orang tak faham. Al-khawf wal-raja. Apa khauf? Takut. Raja, harap. Tamak ni juga penuh pengharapan. Ini Allah Ta'ala sebut ni. Kita takut apa? Takut Allah tidak kabulkan doa kita. Takut sebab dosa-dosa yang kita lakukan jadi penghalang dosa kita, penghalang doa kita. Dosa kita tu jadi penghalang. Our sins, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oh Allah Subhanahu wa taala, please forgive us, ya Allah. Forgive us, ya Allah. Minta ampun. We don't want our sins, ya. Tak mau dosa kita tu dia jadi apa? Obstacles. Jadi penghalang daripada doa dimakbulkan. Allah boleh makbul bila-bila masa Allah nak, Allah suka, ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, ya, maka setengah orang dia tak faham. Macam mana Ustaz? Cuba bagi kami faham. Hadirin rahimakumullah, ya. Kita ni nak jumpa, ini analogi supaya kita boleh fikir. Kita ni nak jumpa dengan tuanku. Nak jumpa dengan dulu yang Maha Mulia Tuanku Sultan contohnya. Baginda nak jumpa dengan rakyatnya. Tapi bagaimana keadaan kita ketika bertemu dengannya? Penuh adab dan sopan. Kebimbangan jika kita pernah buat salah. Takut-takut dalam gerak-geri kita di hadapan Tuanku ada salah dan silap. Masya Allah. Apa ucapan kita? Ampun Tuanku. Patik mohon ampun. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Ya, kita sebut dengan penuh kesopanan. Kita tahu salah kita di mana? Tak tahu. Dengan Allah Subhanahu wa taala begitu dahsyat, patutnya lebih lagi. Gitu. Sebab itu kita bila memohon dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita selalu macam mana nak cakap, ya, bimbang saya ni, bimbang sangat, bimbang macam apa kebimbangan saya? Bimbang, hadirin hadirat penonton nak faham macam mana tu. Itu yang saya sedang fikir, ya. Dari sejak bergerak tadi nak sampai ke situasi kita boleh bertemu mata ni, ya, duduk berfikir macam mana nak beritahu. Nak beritahunya biar kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Gitu, ya. Sebab itu dalam tasbih Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Engkau, ya Allah, ya. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Tu mesti ada begitu puji. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Sesungguh-sungguhnya aku ini tergolong dalam kumpulan orang-orang yang melampaui daripada batasan yang telah ditetapkan. Allahu Akbar. Itu doa siapa? Doa seorang Nabi. Doa seorang Rasul yang disebut namanya dalam Quran. Bahkan satu surah dinamakan Yunus, suratu Yunus, bersempena Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Hadirin rahimakumullah. Tidakkah kita ingat bagaimana doanya Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kata Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, ya, anni, sesungguh-sungguhnya aku ni, massani ad-dur, aku ni ditimpa, aku ni massania. Apa kita nak boleh faham dengan perkataan massania? Aku ni dapat
diberi kepada aku ni, ya, ad-dur, kemudaratan. Aku dapat mudarat, ya Allah. Sebab itu bila disuruh berkali-kali oleh isteri Nabi Allah Ayub AS, mintalah dengan Allah penyembuhan. Apa kata Nabi Allah Ayub? Isteriku yang kukasihi, penyakit yang aku dapat ini bukanlah penyakit yang aku minta, tapi aku diberi kurnia oleh Allah ujian ini. Aku malu nak memohon kepada Tuhanku. Ya Allah, tu bahasa seorang Nabi. Tu dia. Jangan kita putar belit kenyataan ini. Jangan kita salah faham dengan izin statement ini. Jangan. Ya, itu bahasa ketinggian laras bahasa seorang Nabi dengan Tuhan Rabbul Izzati. Mereka ini orang yang paling taqarrub ila Allah, muraqabah, dekatnya mereka ni qarib dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kata isteri dia, aku bukan minta, aku dapat, Allah bagi. Maka Jibril alaihi salatu wasallam turun bagi tahu, Allah yang mengizinkan ujian ini sampai pada kamu. Yang minta nak uji siapa dia sebenarnya? Itu kena tahu. Iblis la'natullah. Dia cemburu lihat Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam duduk dalam keadaan yang begitu aman, senang lenang, bahagia, ceria, makmur, kaya raya. Mau tidaknya, ya, anaknya ramai, tanamannya begitu subur, ternakannya menjadi-jadi. Allahu Akbar, ya. Hidup bahagia bersama isteri-isteri baginda. Maka iblis cemburu. Dia minta dengan Allah. Apa Allah janji? Engkau akan dapati, wahai iblis, Ayub daripada hambaku yang ikhlas, hambaku yang benar-benar beriman dengan aku. Dan dia bukan daripada golongan orang yang kufur. Dia daripada hambaku yang salih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ya. Jadi Jibril turun, suruh Nabi Allah Ayub berdoa. Dengan doa tersebut Allah hilangkan segala kemudaratan. Sebab itu Allah sebut dalam suratul Ankabut, ya. Apa kata Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dengan firman yang sangat banyak, ya, berkenaan dengan permohonan seseorang hamba yang apabila dia ditimpa dengan kemudaratan. Baik, kita teruskan lagi. Allah sebut dalam suratul A'raf ayat 180, ya. Sebelum itu kita habiskan dulu wad'uhu khaufan wa tama'a, mohon dengan penuh pengharapan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh-sungguh sebenarnya rahmat Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kebaikan. Wa ahsinu, kata Allah dalam ayat yang lain, kamu semua buat baiklah, kata Allah, ya. Wa ahsinu, kamu semua buat baik. Sebab apa? Kama ahsanallahu ilaik, seperti Allah Ta'ala berbuat baik dengan kamu. Dalam keadaan sekarang ini, COVID-19, na'udzubillahi min dzalik, yang melanda, susah kan? Susah nak keluar rumah, susah nak beli barang, susah. Tak boleh pergi kerja, sekolah tutup, tadika tutup, doktor kena bekerja, jururawat kena bekerja, polis, tentera kena berkhidmat rela, kena berkhidmat, pengawal keselamatan turut berkhidmat, imam Bilal siap di masjid, pegawai-pegawai masjid tak cuti kecuali cuti rehat lah. Artinya mereka tetap berada menunaikan tanggungjawab. Hadirin rahimakumullah, keadaan susah tapi tanggungjawab mesti ditunaikan. Doa, ya, doakan mereka. Azan di masjid surau tetap dilaungkan, jangan berhenti kita dekat rumah, ya. Sebab itu saya selalu pesan di mana-mana pun, kita mintalah semua azan di rumah, salat jamaah dengan sempurna di rumah, himpun isteri, anak-anak, mak ayah, cucu cicit, salat jemaah bersama-sama, iqamah, ya, habis salat, doa, wirid. Sebelumnya ada salat rawatib qabliyah, ba'diyah, bagi salat yang boleh buat ba'diyah, ya. Buat bagi elok, bersalawat bersama-sama dalam rumah, bertahlil, bertahmid, bertakbir, ya, dalam rumah, insya-Allah. Sebab itu wirid ini disuruh sangat-sangat.
Kerana ketika zaman musibah yang amat sangat, senjata kita ialah zikrullah dan doa. Hadirin rahimakumullah. Allah sebut dalam suratul A'raf ayat 180. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillah, untuk Allah Subhanahu wa taala itu, bagi Allah Subhanahu wa taala itu asmaul husna, nama-nama Allah yang mulia, yang suci, ya, yang barakah. Fad'uuhu biha, lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengannya Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan. Mohon dengan nama Allah. Walillah, Allah bagi tahu untuk Allah nama-nama yang baik, asmaul husna, nama-namanya yang elok. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Aziz, seterusnya, ya. Baca, mohon dengan nama Allah. Fad'uuhu biha, kamu semua minta, sebut nama-nama Allah Ta'ala itu, ya. Ketika kita sedang ditimpa kemudaratan ini, sebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Mu'afi, Ya Allah, Ya Latif, Ya Arhamar Rahimin, Ya Muntaqim, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Aziz. Tu, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, hadirin rahimakumullah, kali ini dalam suratul Mu'min, ya, suratul Mu'min Allah Taala sebut, di mana kita buka pada ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya? Kita bacakan ayat ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qal, dan Tuhan kamu telah berfirman kepada kamu semua. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kamu telah berfirman kepada kamu semua. Apa kata Allah? Ud'uni, mohonlah dengan aku, mintalah dengan aku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan untuk kamu. Hadirin rahimakumullah, masalahnya di sini, kita minta tak dengan Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala? Kita minta atau tidak? Itu soalannya. Adakah kita duduk hari-hari minta maaf, ya? Minta maaf, saya minta maaf dulu, siap-siap. Tengok TV, tengok WhatsApp, tengok Telegram, tengok FB, tengok Twitter, WeChat, tengok macam-macam lah tuan-tuan, ya, macam-macam lah. Hari ni dunia borderless, ya, dunia yang wireless, borderless. Na'udzubillah, jangan kita jadi useless. Itu ingat tu, ingat ayat ni. Tuhan kamu kata kepada kamu, kamu semua ud'uni, kamu semua minta dengan aku. Jangan ada di kalangan kita ketika melihat, hadirin rahimakumullah, ayat ini, dia boleh tak faham. Dia boleh tak faham dengan saranan Jabatan Agama Islam Selangor, dengan surat yang ditandatangani oleh sahibus sa'adah, pengarah, dengan fatwa wirid-wirid yang disenaraikan, yang digaris pandukan oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Dia duduk petikai, kenapa perlu ramai-ramai, masing-masing lah buat, kenapa nak himpun serentak. Kadang-kadang kan manusia jenis ini dihadirkan oleh Allah kepada kita untuk nak uji sabar kita ni. Dahlah musibah ni satu bab, ya. Na'udzubillahi min dzalik, COVID-19 ni, na'udzubillahi min dzalik, satu bab. Ada bab kedua pula yang tak selesai-selesai. Dah, ini benda terus duduk bergaduh-bergaduh lagi dah. Dah mu'tamad dah, boleh doa dalam bentuk ramai-ramai. Dan Nabi pun pernah doa dengan diaminkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi apa masalahnya kita nak himpun ramai-ramai doa? Himpun tu artinya sekarang ni, kena faham dalam konteks sekarang ni, tak bolehlah berhimpun suatu masjid penuh, jangan faham begitu, ya. Disebarkan daripada grup WhatsApp, Telegram, Instagram, FB,
Twitter dan sebagainya. Selepas daripada kuliah ni saya akan sebarkan. Tengok nanti. Tengok dalam FB Masjid Tengku Puan Jamaah Bukit Jelutong. Tengok dalam FB Ustaz Rozi Rejab pun boleh ada. Carilah FB asatizah yang lain pun ada. Tengok, baca ramai-ramai. Ya. Sebab Tuhan bagi tahu, ud'uni, kamu semua minta. Kamu minta dalam semua tu apa? Serentak semua. Biar keluarga kamu ramai-ramai boleh jamaah di rumah. Ya, minta. Ya, ramai-ramai minta. Lalu Allah Ta'ala kata, astajib lakum. Nescaya aku perkenankan untuk kamu. Inilah doa untuk ummah. Doa kita untuk ummah. Doa untuk ummah ni siapa dia yang buat? Ummah untuk ummah. Siapa lagi kalau bukan kita ini? Daripada entiti umam itu sendiri. Umat itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala lagi? Ya, kita lihat dalam suratul Mu'min lagi, ayat yang ke-65. Ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayy la ilaha illa hu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Ni. Baca Quran boleh kuat, doa boleh kuat. Boleh kuat. No problem, tak ada masalah. Doa. Apa kata Allah? Huwal hayy. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Al-hayy. Apa maksud al-hayy di sini? Yang maha hidup. La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Dia. Tak ada dah Tuhan lain. Dia saja yang selayaknya disembah. Ya. Fad'uuhu. Maka kamu semua mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, tulus, murni kepadanya. Inilah cara beragama yang sebenar diajar oleh Allah. Cara beragama kepadanya. Cara hidup kita. Our way of life. Doa. Doa untuk umat. Doa. Ya Allah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan seru semesta alam. Allahu Akbar. Ni saranan berdoa. Jadi duduk tu, lidah kita ni tolong doa dan doa dan doa dan doa dan doa. Doa selalu, doa selalu, doa selalu. Doa. Masak doa. Ibu-ibu yang sedang masak, sambil-sambil masak, ya, tolong doa. Saya pesan selalu, ya. Mak saya pesan selalu. Nenda saya yang saya ingatlah almarhum, almarhumah, pesan selalu. Doa, dia kata, waktu nak masak tu doa. Dengan sekarang ni, sekarang sambil-sambil duduk basuh beras di rumah. Tu sebab disuruh tonton majlis ilmu macam ni. Kan? Betul, waktu-waktu sekarang kita nak tengok berita lah, kita nak tengok tu lah, kita nak tengok ni. Betul tak? Betul lah. Hadirin rahimakumullah. Macam-macam. Tapi waktu sekarang lah sebenarnya waktu yang terbaik, hadirin rahimakumullah, nak berdoa. Ya? Antara waktu yang sesuai berdoa ketika seorang hamba ditimpa musibah. Waktu tu sangat sesuai berdoa. Basuh beras doa. Doa apa Ustaz? Tanya pula doa apa kan? Bismillahirrahmanirrahim, jangan tinggal. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Salawat jangan tinggal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah tinggal. Tolonglah hadirin rahimakumullah, jangan kita tinggal. Lalu nak baca doa apa lagi? Ingat, saya nak ajar malam ni sambil-sambil kita cerita, kita berkongsi ilmu, santai-santai aja malam ni. Hadirin rahimakumullah, malam ni malam kita santai-santai aja sebenarnya tuan-puan. Minta izin tuan-puan nak minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadirin rahimakumullah, doa dengan doa yang diajar Nabi kepada bapa saudaranya Al-Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa yang Nabi ajar kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu? Satu ketika Al-Abbas radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai anak kesayanganku, wahai Rasulullah, ya, tolong ajar kepada aku. Ajar apa? Minta tolong apa? Minta tolong saat-saat ini aku minta ni, ajar aku
kata Nabi, Al-Abbas kepada bapa saudara Nabi, kata kepada Nabi, ajar satu doa yang terbaik untuk aku. Ajar satu doa yang terbaik untuk aku. Allahu akbar kabira. Hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi kata, ya ammi, wahai pak saudara aku, ya. Wahai ayahanda aku, ya abah, qul, kamu kata, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepadaku keafiatan. Allahu akbar. Nah. Jadi kita kadang-kadang kita nak tanya juga, kita jadi hairan juga. Kenapalah saat itu bila diminta, itu yang diajarkan. Bila diminta oleh bapa saudara Nabi Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, hadirin, Al-Abbas ni bapa saudara Nabi yang makamnya, kuburannya ada di Baqi'. Kalau tuan-puan masuk ke perkuburan Baqi' tu, kawasan tempat tentera berkawal, masuk saja pintu pagar utama, dan naik bukit sikit, ada rem sikit masuk sebelah kanan. Ya. Tuan-puan tengok di situ ada kuburan ahli keluarga Rasulullah, ya. Ada yang satu terasing sikit, ada satu di depan dan 4 di belakang. Yang depan tu kubur Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa Nabi ajar doa ni untuk dia? Kerana itulah saat yang sesuai kepada Al-Abbas untuk mengamalkan doa ini. Dengan situasinya, ya, dengan umurnya yang semakin meningkat, ya, dengan keadaan pada waktu tersebut, perjuangan, jihad dan sebagainya, ya, dengan kehidupan yang penuh dengan ujian dan sebagainya, itu doa yang sesuai. Maka diajar kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu dengan satu doa. Jom kita baca ramai-ramai. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Doa. Ya, kita sambunglah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala guna doa ini. Hadirin rahimakumullah. Lalu Nabi kita dalam satu sabdaan yang telah dirakamkan dalam satu hadis, ya, Nabi kata, ad-du'a huwa al-ibadah. Sebenarnya doa itu, ya, merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itulah sebenarnya bentuk pengabdian diri seorang hamba. Macam nak masak nasi tadi, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon afiat, ya Allah. Ya. Nak tambah lagi, Allahumma inni as'aluka al-afiyah min kulli waba'in wa bala'in. Boleh sebut. Ustaz, saya bahasa Arab bukannya berhati sangat Ustaz. Sebut bahasa Melayu. Boleh. Ya Allah Tuhanku, kurniakan kami afiat daripada segala wabak dan segala bencana. Ya Allah, amankan kami, ya Allah. Boleh minta sampai doa subhanallah. Ya. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik. Sekarang ni kita kata dia penyakit, dia wabak. Okey, dia ujian Allah. Bagaimana kita pertahankan diri kita daripada wabak ini? Bagaimana kita nak meluluskan diri kita dengan ujian ini? Ujian itu sampai sebenarnya ada padanya rahmat, ya. Rahmat. Hadirin rahimakumullah, para petugas masjid yang duduk hari-hari kan, duduk buat online hari-hari. Rahmat ni. Rahmat, cukup rahmat. Mau tak rahmatnya ya Allah Subhanahu wa taala? Jihad ni, hadirin rahimakumullah, nak pastikan dalam tempoh yang sebegini orang dapat ilmu. Lalu apa yang mereka buat nak keluar rumah? Mesti ada perisai dia, mesti bawa senjata dia, ya, daripada segala kemudaratan. Kena fahamlah perkataan silah tu. Silahun senjata, ya. Silah lain pula, salah lain pula. Ni konteks ayat sekarang ni, sin silah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Ya, ketika kita tak ada, tak boleh minta pertolongan lagi dah. Apa lagi? Melainkan dia merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kata lagi, wa imaduddin. Dia merupakan tiang, sendi, tonggak agama. Asas kepada agama itu dia doa, ya. Wa nurus samawati wal ard. Dia juga merupakan cahaya yang menyinari langit dan bumi. Jadi yang sedang menonton sekarang ni, sedang menonton, tolonglah share
kongsilah sebanyak mana yang boleh kongsi. Ya, ni yang kita tengah duduk tengah online ni, kongsilah. Saya tak ada untung apa, melainkan yang saya harap sekarang ni redha Allah. Harap tu je. Tuan-puan kongsi, harap redha Allah. Sambil duduk dengar ni, tekan butang share. Sebab tu admin kata bantu share. Kalau saat ini kita duk ingat dia tu nak popular, astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi ta'ala. Buat kerja dakwah untuk harap redha Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita nak saat-saat ini? Ya, masing-masing berhadapan dengan ujian. Bak kata sahabat kami ya, dalam keadaan yang mudarat sekarang, dia kata ibarat maut itu di hadapan mata kita. Allahu akbar. Jadi nak apa? Idza mata ibnu Adam, ketika mana telah mati seorang anak Adam, tak mati lagi tapi dia dah mati. Dia dah mati, tak mati lagi, sekarang ni hidup. Bila dia dah mati, inqata'a amaluhu illa min thalathin, putuslah segala amalan dia, Nabi kata, ya, illa kecuali 3 benda. Ini satu daripada hadis lah, banyak hadis lain tuan-puan yang cerita tentang amalan yang berjalan terus walau orang tu meninggal. Ini dalam konteks ni nak cerita yang ada kaitan dengan doa. Apa dia? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah buat banyak mana sekarang. Dalam keadaan kemudaratan ini, jangan lupa perbanyakkan sedekah. Kerana Nabi kata sesungguh-sungguhnya wabak, bala, bencana, kemudaratan, ya, tidak akan melangkah sedekah. Dia tak akan mendahului sedekah. Itu. Dan soalnya, berapa banyak kita buat? Bukan boleh keluar rumah pergi masjid dah, pergi surau dah untuk nak masuk dalam tabung. Bukan senang-senang kita nak pergi ke rumah anak yatim, fakir miskin, rumah-rumah pelindungan dan sebagainya. Seronok dulu kita boleh pergi majlis mana-mana ada, kita lihat anak-anak, kita lihat orang susah, kita nak bagi. Sekarang hadirin, apa yang boleh kita salurkan sekarang buat? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang yuntafa', diambil manfaat akan ilmu itu dengannya. Segala ilmu walau diajar 1 tambah 1 2 ilmu, ya, orang tu tahu. Apatah lagi kalau yang diajarnya ilmu yang cukup hebat, ilmu akidah. Jadi ajarlah sekarang ni, boleh ajar simpulan akidah kita. Ajar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajar simpulan akidah kita. Apa dia simpulan akidah kita? Cuba kita tanya ni sekeliling kita yang duduk dalam rumah, apa simpulan akidah? Faham tak? Hadirin rahimakumullah. Jadi kongsi benda ni, kongsi biar dapat manfaat. Simpulan akidah, orang kata 50 simpulan akidah. Apa dia Ustaz 50? Itulah dia 20 sifat yang wajib bagi Allah kena tahu. 20 sifat yang mustahil. Tak ada, itu bukan sifat Tuhan. Kena tahu. 1 sifat yang harus kena tahu bagi Allah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil Rasul bersifat dengan begitu. Dan 1 sifat harus baginya. Himpun semua berapa? Itulah 50 simpulan akidah. Ilmu yang manfaat kan? Ilmu tentang doa ni juga manfaat. Jadi share benda ni, share. Apa yang ketiga? Au waladin salihin yad'ulah, atau anak salih, anak yang baik, yang buat perangai yang amal kebajikan, amal baik, yad'ulahu, anak ini doakan kepada ayah ibunya. Allahu akbar. Doa. Allahu akbar. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kita teruskan lagi dengan masa yang berbaki. Tinggal lagi kepada kita dalam berapa? 5-10 minit je lagi. Hadirin rahimakumullah. Sedar tak sedar. Lalu ada satu benda yang kita nak mohon kepada Allah. Dengannya kita harap dihindarkan. Mari kita bacalah hadis ni sama-sama biar kita ambil faham. Ya, ikutnya baca ya. La yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang ni hani cukup penting ni. Sebab itulah
Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Selangor, di bawah Majlis Agama Islam Selangor, sebarkan benda ni. Lepas ni, habis ni, insya-Allah pihak masjid Diraja Tunku Puan Jamaah akan masukkan dalam FB rangkaian zikir dan doa esok dan Khamis, ramai-ramai kita buat. Kerana hadis ni. Apa dia? La yaruddul qada'a illa ad-du'a. Tiadalah yang boleh mengubah la yaruddu, tak boleh ubah, tak boleh alih, tak boleh mengelak. Al-qada', suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu qada Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaannya tak boleh elak illa ad-du'a, kecuali dengan doa. Allahu akbar. Wala yazidul, dan tak boleh menambah fil umr. Umur kita ni nak bertambah, macam mana cara nak buat? Nabi kata wala yazidu fil umri illa al bir, kecuali buat baik. Terus buat baik. Yang duk suruh sebar ni, suruh buat baiklah. Kalaulah yang sedang menonton ni, kita lihat sedang menonton, mata yang sedang kita lihat 301 orang, 301 share boleh buat. 301 share tu biar dia merebak. Satu orang share 2, 3, 4, 5. Yang dapat di bawah kita tu 5 tu, dia share lagi. Maka biar dia merebak, lebih hebat lagi orang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada na'udzubillah min zalik. La samahallah, daripada orang dijangkiti na'udzubillah COVID-19. Kenapa tak nak buat yang ni? Buatlah, tuan-tuan. Niat, ya Allah Tuhanku, niat. Aku buat baik, aku share ni benda ni, aku buat baik ya Allah. Dengannya aku pohon redha-Mu ya Allah. Dengannya aku mohon dihindarkan wabak bencana, dan dengannya ya Allah panjangkan umurku. Hadirin rahimakumullah. Saya tadi duduk tengok jam, kata masa panjang ni, macam mana nak hurai. Tapi bila tengok jam lagi sekali, Allahu akbar. Nak habis dah pun, nak habis dah. Dan kita pun mungkin ada urusan yang lain yang kita nak buat selepas ni. Kita nak solat jamaah juga. Baik, kita takhirkan sedikit kerana majlis ilmu ya. Ya juz, diharuskan kita habiskan sekejap majlis ilmu ni. Sekejap je lagi ya. Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan intipati atau mukh, otak segala ibadah. Ya. Dan Nabi kata lagi, la yahliku ma'ad du'ai ahadun, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. La yahlik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang yang akan binasa sesudah dia ma'ad du'a, bersama dengan dia itu ada doa. Setelah dia doa tu dia tak akan binasa. Ahadun, wala seorang pun tak akan binasa ya. Ad-du'a yanfa'u, doa itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat diperlukan. Mimma nazala, terhadap sesuatu bencana yang telah turun, wa mimma lam yanzil, dan yang belum lagi turun. Kadang-kadang saya duduk dalam keadaan saya tak tahulah, orang lain saya lah kan duk fikir, ya Allah ya Rahman Rahim. Pesan selalu anak dalam rumah, anak-anak kita duduk dalam rumah ni, nak keluar pun ada terhad, depan-depan tu boleh lah, nak pergi taman tak boleh. Kita duduk elok-elok dalam rumah ni, janganlah ada mudarat lain pula dapat dalam rumah ni kan, berlari ke sana ke sini, kena pesan tu, kena pesan. Kita minta dengan Allah Ta'ala, dahlah wabak ni sedang diuji ya Allah, ya Tuhan kami sabar ya Allah kan, hindarkan kami. Jangan pula awak turun balak yang lain, kemarau panjang. Tengok doa yang ada dalam teks khutbah yang kedua yang dipiawaikan seluruh masjid surah dalam negeri Selangor ni khususnya. Kita minta jangan ada banjir, bencana, kemarau panjang, wabak, penyakit. Auzubillah min dzalik. Itulah perlunya doa. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ini merupakan di hujung-hujung kita berkuliah pada malam ini sebelum kita berdoa insya-Allah ya. Kata Nabi lagi, ada satu riwayat Nabi kata annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun karimun, Allah Taala itu maha pemalu lagi maha mulia. Yastahi minal abdi, dia malu, Allah Taala ni dia malu bila seorang hamba idza rafa'a ilaihi yadaihi, bila hamba tu dia angkat kepada Allah Taala ya, mohon kepada Allah Taala, minta ya Allah
yadaihi, dua belah tangan dia minta, ya. Allah Ta'ala kata dia malu an yaruddahuma farighaini, daripada Allah Ta'ala menolak permintaan hamba-hambanya bila hambanya angkat tangan minta sesuatu. Allah Ta'ala takkan bagi kosongnya, Allah Ta'ala akan bagi. Jadi kita juga kena ingat bila kita nak minta dengan Allah Ta'ala itu ada beberapa perkara, ya. Di hujung doa ini, di hujung majlis ilmu ni, kesimpulan ni, masuk kesimpulan dah ni, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tolak doanya. Nombor 1, orang yang kekal buat maksiat, Allah Ta'ala tolak doa dia, ya. Sebab itu adalah satu hadis bila dicerita ada seorang lelaki yang musafir, dia jauh berjalan, dia jauh sampai pakaian jadi koyak rabak, compang camping, teruk lah, kan. Lalu lelaki itu thumma dzakara rajul, lelaki itu pun dia pun diceritakan dia tu, disebut dia tu yutilu safar, teruk jauh lah perjalanan ke pemusafirannya, ash'atha aghbara, kusut masai berdebu habis, ya. Yamuddu yadaihi ila sama, dia pun angkat tangan lah mohon kepada Allah Ta'ala, ya. Angkat tangan minta. Tapi Nabi kata orang ini dia sebut ya Rab, wahai Tuhan, ya Rab, wahai Tuhan. Nabi kata wa mat'amuhu haram, makanan haram, wa malbasuhu haram, pakaian pun haram, ya. Wa ghudhiya bil haram. Allahu Akbar. Yang ni kita takut ni, ya. Keadaan seorang hamba yang mana dia kita takut perut itu diasak dengan benda yang haram. Lalu Nabi tanya kepada kita, kamu agak-agaklah, Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalik, adakah nak istijabah doa orang itu? Cukuplah nak. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, orang yang ditolak doa dia ialah orang yang tak sabar dengan doa. Tak sabar Allah Ta'ala nak kabul, tak sabar. Ya Allah, beri cepat-cepat. Tu dia. Orang ini, ya, dia tak sabar. Artinya apa sebenarnya? Putus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Orang yang kufur saja yang putus asa dengan rahmat Allah. Dan yang ketiga, yang akhir, golongan yang ditolak doanya ialah golongan yang dia tak yakin Allah kabul doa dia. Dia minta tapi dia tak yakin, hati dia lalai, ya. Sebab tu Nabi kata ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, doa dengan Allah kamu yakin dengan Allah Ta'ala akan ijabahkan, perkenankan doa kamu. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu, kata Nabi, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Ta'ala tak terima doa daripada orang yang minta doa tapi kalbunya lalai, kalbunya lena, kalbunya doa, minta doa main-main. Minta je lah, nak bagi, tak bagi sudah. Tak boleh macam tu, ya. Hadirin rahimakumullah, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kerana kalau kita tak minta jadi apa? Dengar, ya. Ini menyimpulkan segala-galanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Saya selalu sebut, kalau siapa dengar IKIM FM selalu, insya-Allah dia akan dengar hadis ni. Apa maksud hadis ni? Nabi kata, man lam yas'alillah, barang siapa yang tak minta dengan Allah, tak pernah minta dengan Allah, tak maulah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau doa bahasanya, ya, yaghdab alaihi, Allah murka kepadanya. Insya-Allah tuan-puan, ya, minta, ya, minta dan minta dan minta. Allahu Akbar. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ni maksudnya kalau kita ni kenal Allah Ta'ala, kita kenal ila Allah, kita kenal pada Allah Ta'ala ni, kita kenal, maksudnya kita duk minta dengan dia fi ar-rakha, di waktu senang, insya-Allah, ya'rifka fi syiddah, Allah Ta'ala ingat kita di waktu kita sempit, waktu kita susah dan sebagainya. Lalu ingat hadirin rahimakumullah,
Ya, man sarrahu an yastajiba, barang siapa yang inginkan an yastajiba Allahu lahu 'inda syada'idi wal kurabi, dia nak Allah Taala kabulkan permohonan dia, ya, di saat dia susah sempit, falyukthir minad du'ai, maka dia kena perbanyakkan doa, fi halatir rakha, dalam keadaan dia duduk senang-senang lenang. Insya-Allah tuan-puan, kita dah dengar semua penghujahan ini. Insya-Allah ya Allah Taala kabulkan. Ya, insya-Allah yang lain Allah kabulkan. Tinggal 3 benda yang disebut tadi, kita doa selain pada tu, ya Allah, Allah kabulkan doa kita. Doa anak yang salih, doa mak ayah kepada anak-anak dia, ya. Doa saat kita sedang ditimpa musibah, doa orang puasa sampai dia buka, doa pemimpin yang adil, ya. Doa orang yang sedang dizalimi, ya. Doa orang yang buat pekerjaan yang baik, amal salih, ya. Doa orang yang berkeadaan dia tak ada jalan keluar lain melainkan hanya dengan Allah SWT penyelamatnya. InsyaAllah hadirin rahimakumullah, kita tangguh dengan Ummul Kitab dan kita berdoa beramai-ramai di hujung ini insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-puan, kita baca ramai-ramai. Baca Fatihah ni baca dengan kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين. يا الله يا الله يا الله يا شافي يا كافي يا معافي. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami padamu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Agung, ya Azim. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Tuhan, ya Allah, yang Maha lemah lembut dengan hamba-Mu, ya Latif. Engkaulah Tuhan yang Maha menyembuhkan, ya Syafi. Engkaulah Tuhan, ya Allah, yang Maha mendengar permintaan hamba-Mu, ya Sami'. Engkau yang Maha mengetahui keadaan kami saat ini, ya Alim. Engkau yang Maha pintar, ya Hakim. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, yang kami telah lakukan dengan kedua belah tangan ini, ya Allah, hingga dosa itu menyebabkan Engkau benci memandang kami, ya Allah, kerana kami hamba yang degil, ya Allah, hamba yang mencari jalan-jalan menjauhkan diri denganmu, yang sengaja melakukan mungkar. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, inilah mu'atabah, satu perakuan dari diri hamba yang berdosa ini, ya Allah.
Bahkan kami mengaku denganmu ya Allah. Kami selalu sahaja kalah dengan nafsu kami, rebah dengan keinginan diri sendiri hingga sanggup melawan perintahmu. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunkan kami yang telah lakukan dosa dengan sebab kedua belah kaki yang kau pinjamkan ini. Kami telah berjalan pergi memijak tempat-tempat yang engkau tidak redai. Hingga hari ini kaki ini dihalang ya Allah pergi ke merata tempat. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Kami mengaku ya Allah, kaki ini ya Allah, kami telah lakukan dosa terhadapmu dengannya. Ampunkan kami ya Allah. Mata yang sedang memandang ini ya Allah pernah melihat benda-benda yang keji, yang mungkar. Ampunkan kami ya Allah. Telinga yang kau pinjamkan sementara ini, kedua belah telinga ini yang patutnya mendengar nasihat, mendengar titah perintahmu, mendengar hadis-hadis nabimu, mendengar kata-kata nasihat dan perkara kebaikan. Sayangnya ya Allah, telinga ini pernah kami lakukan mendengar umpat caci, perkara dusta ya Allah. Lidah ya Allah, lisan yang engkau pinjamkan ini ya Allah, yang engkau akan tanya besok. Lidah ini bercakap itu dan ini, akhirnya engkau akan patari mulut kami hingga lidah itu bercakap tak kedengaran lagi butirannya ya Allah. Hari itu kami takut ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Andai lidah ini terlanjur mengucap dosa, bercakap dengan perkara yang dusta dan kebohongan ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Engkau telah berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan tiba suatu hari ya Allah, engkau akan patarikan lidah kami ya Allah. Waktu itu akan berbicara tangan-tangan ini ya Allah. Kaki-kaki kami menjadi saksi ya Allah dengan apa yang dahulu di dunia kami telah perlakukan ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan dosa kami. Abaikan salat ya Allah, abaikan zakat, abaikan puasa, abaikan perintah mengerjakan haji dan umrah ya Allah. Hingga hari ini ada yang berkata kami baru nak mengerjakan umrah, tidak dibenarkan pula untuk menjejakkan kaki ke tanah haram yang kau muliakan, rumahmu yang menjadi tempat kami menghalalkan wajah kami kepadanya waktu beribadah salat ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya akramal akramin, ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ampunkan dosa kami dengan Rasul kami ya Allah. Kami rindu baginda ya Allah. Hari ini ramai yang menyebut, ramai yang berbicara rindunya Masjidin Nabawi, rindunya Madinah, rindunya menziarahi maqam Rasul. Hari ini ditutup ya Allah, tak dibenarkan untuk melintasi, menjejakkan kaki di hadapannya ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami yang abaikan sunnah baginda. Dan doa ini merupakan sunnah baginda, perintah baginda, suruhan baginda. Ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan kami yang tak menelusuri sunnah baginda, sirah baginda, perjalanan hidup baginda, tak dapat merasakan derita baginda. Bagaimana ketika di pulau ya Allah, kami sedang berada dalam keadaan kawalan perjalanan pergerakan terhad ini pun ya Allah, ramai yang tidak sabar. Bagaimana saat ketikanya Nabi dan mukminin di pulau, di perkampungan Bani Hashim, tak dibenarkan keluar, tinggallah di situ dalam keadaan kebuluran dan sengsara. Ya Allah, ampunkan kami umat baginda yang tak menelusuri perjuangan baginda,
Ya Allah, pernah ya Allah koyak rabak baju baginda, luka-luka tubuhnya, bahkan retak tulang pipi baginda waktu dibaling dengan batu yang keras dan tajam di Taif. Ya Allah, remuk rusuk baginda, patah tulangnya dalam peperangan Uhud. Ya Allah, gugur giginya. Ya Allah, robek mulutnya. Ya Allah, ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami umat baginda yang menelusuri sirah baginda, mengamalkan sunnahnya, berakhlak dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda, tunaikan segala syariat yang baginda sampaikan. Ya Allah, ya Allah, himpunkan kami bersama baginda di syurga yang tertinggi. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami dengan ayah dan ibu kami. Ya Allah, dengarlah munajat kami malam ini. Ya Allah, ampunkan dosa kami dengan ibu kami. Ya Allah, kami takut. Ya Allah, perilaku, tingkah laku, perangai buat kami dengan ibu mengguris perasaan, kerana kami ingat apa yang telah engkau pesan kepada kami melalui satu hadis, apabila umat ini wa'aqqa ummahu, bila dia derhaka kepada ibunya, wajafa abahu, dan diabaikan ayahnya. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ampunkan ibu kami. Ya Allah, yang telah kandungkan kami 9 bulan 10 hari, yang telah derita waktu mengandung kami tak sempurna tidur rehatnya. Ya Allah, siksa jalannya. Ya Allah, ampunkan ibu waktu dia lahirkan kami, koyak rabak isinya, terbelah kulitnya, berselisih tulang temulangnya, dia menjerit sakit. Ya Allah, hingga memecahkan sunyi alam buana waktu itu. Ya Allah, bersimbah darah merahnya, keringatnya, air matanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, waktu itu ya Allah, dengar suara seorang bayi menangis, hilang sakit ibu walau dalam derita yang amat sangat. Ampunkan ibu ya Allah, waktu dia besarkan kami, susukan kami dari tubuhnya sendiri. Ya Allah, ya Allah, suapan tangannya yang penuh dengan kemuliaan. Ya Allah, ya Allah, belayan tangannya di pipi kami. Ya Allah, ya Allah, bagaimana lembutnya ibu menyisir rambut kami. Kami rindu mencium tangan ibu, tapi hari ini dijarakkan kami dari bertemu ibu. Rindu yang tiada ubatnya. Ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan kami ya Allah dengan ayah kami. Ampunkan ayah kami lelaki yang dibintikan nama kami dengannya, lelaki yang ajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lelaki yang ajarkan kami azan, iqamah, menyebut namamu, kebesaranmu, keagunganmu, kenalkan kami dengan Rasulmu, ajarkan kami mengajak salat, mengajarkan kami menuju kejayaan. Ya Allah, ayah itu dijarakkan hubungan kami saat ini. Menyesal tiada guna sewaktu mudah bertemu ayah ibu. Ya Allah, waktu itu segala kemudahan tak diambil kesempatan. Ya Allah, hari ini kami rindu mencium tangan yang mencari rezeki, besarkan kami. Ya Allah, kami rindu peluk tubuh yang telah dikorbankan untuk jadikan kami insan yang kenal denganmu. Ya Allah, ya Allah, andai ayah ibu masih ada sihat, afiatkan mereka semua. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka, jangan berbaki walau seberat timbangan zarrah sekalipun. Ya Allah, hilangkan wabak ini. Ya Allah, angkatlah segala kebencanaan ini. Ya Allah, ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, ringankan ujian ini, hilangkan daripada kami. Ya Allah, agar kami dapat bertemu semula dengan ayah ibu. Sekian lama kami merindui mereka. Andai ayah ibu kami ya Allah telah pergi bertemu denganmu. Ya Allah, Engkau lapangkan kuburan mereka. Ya Allah, pindahkan mereka ke dalam syurgamu yang luasnya tidak terperi. Kurniakanlah mereka nikmatmu yang kekal dan abadi.
Ya Allah, afiat ayah ibu kami yang masih ada bersama kami. Jauhkan mereka dari segala kemudaratan dunia dan akhirat. Kurniakan mereka taqwa, afiat dan segala ibadahnya diterima olehmu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong dalam golongan orang yang rugi. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Engkau telah ampunkan segala hamba-Mu yang memohon keampunan dengan keinsafan, ya Allah, seperti yang Kau nyatakan dalam kitab suci-Mu. Maka kami memohon, ya Allah, dengan nama-Mu yang agung, ya Ghafur, yang maha mengampunkan, ya Afu, yang maha memaafkan, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kejahilan kami dan keborosan kami dalam urusan kami yang telah Engkau lebih mengetahuinya daripada kami. Semuanya itu adalah berpunca dari kelemahan kami sendiri, ya Allah. Ya Allah, ampunkan apa yang terdahulu kami telah lakukan, apa yang kami terkemudian kami laksanakan, ya Allah. Ampunilah apa yang kami kerjakan secara sembunyi atau terang-terangan. Sesungguh-sungguhnya Engkau yang lebih mengetahui keadaan diri kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau titipkan dalam hati kami perasaan hasad, dengki, dendam terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Engkau amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma ya Rahman wa ya Rahim, ya Allah. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada wabak COVID-19 ini, segala penyakit, keburukan tingkah laku dan malapetaka. Ya Allah, kami berlindung dengan keagungan kalimah-kalimah-Mu yang sempurna daripada segala kejahatan yang turun dari langit, daripada kejahatan yang naik ke langit, daripada kejahatan yang berada di bumi, daripada kejahatan yang keluar dari bumi, dan daripada segala kejahatan fitnah malam dan siang. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah, hilangkan segala kesengsaraan kami, sembuhkan segala penyakit yang menimpa kami. Sesungguh-sungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada-Mu. Ya Sattar wa ya Fa'al lima yurid, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah pelindung kami daripada ujian yang berat, kesengsaraan yang bersangatan dan takdir yang buruk. Oleh itu, ya Allah, kami berlindung diri dengan zat kemuliaan-Mu, dan kami berpegang dengan perintah dan kerajaan-Mu yang maha besar, dan kami menyerah diri kepada-Mu zat selama-lamanya. Ya Allah, hindarkanlah kami dari wabak COVID-19 ini, kesulitannya, kejahatannya, serta segala dugaan yang nyata dan yang tersembunyi, khususnya di negeri kami Selangor Darul Ihsan ini, dan seluruh negeri umat Islam dan negara umat Islam amnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, wahai Tuhan yang maha berkuasa, ya Allah, ya latifan bil ibad, ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami memohon padamu kesejahteraan dalam segala urusan agama, ahli keluarga dan harta kami. Ya Allah, tutuplah keaiban kami dan berikanlah ketenteraman di hati kami. Ya Allah, peliharalah kami dari arah hadapan, belakang, kiri, kanan dan atas serta bawah kami, ya Allah. Allahumma ya sattarul uyub, ustur uyubana bisutrikal jamil, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, kami berlindung denganmu daripada musnahnya nikmat-Mu kepada kami, daripada berubahnya ketenteraman dari-Mu, daripada mengejutnya siksaan-Mu, dan daripada segala kemurkaan-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan pada badan, pendengaran dan penglihatan kami.
Ya Allah, mantapkanlah pegangan kami terhadap agama yang menjadi benteng pelindung urusan kami. Ya Allah, perbaiki urusan dunia yang menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat yang menjadi tempat kembalinya kami. Dan jadikanlah sisa kehidupan ini sebagai peluang untuk kami lakukan kebaikan. Dan jadikan kematian kami nanti sebagai kerehatan kepada kami daripada segala punca kejahatan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwali afiyatak wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا أمان الخائفين يا الله آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين يا الله نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين يا الله يا الله يا الله نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا الله يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا الله يا أمان الخائفين يا الله نجنا مما نخاف. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Maaf tuan-puan atas masa yang diambil, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan keridaan-Nya. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa, waktu dan ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Anda ada salah dan silap, silalah maklumkan kepada pihak kami agar kami membetulkan dan melakukan islah padanya. Mudahan semua mendapat rahmat manfaat daripada program ilmu dan majlis munajat kita yang akan diadakan besok dan hari Khamis nanti. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.